Kenapa tiba-tiba ada gangster lah, bagai lah, semua benda lah, torture-torture lah. Lelaki Penghantar Cinta, buku terakhir siri Mak Dispatch, karya Baharudin Bakery. Siapa yang pernah dengar nama Baharudin Bakery mesti akan sangat excited dengan buku inilah. Okey, ini diterbitkan oleh DY Creative Network. Aku sangat ikuti dari Mak Dispatch daripada awal lagi, daripada buku warna coklat tu, okey. Sehinggalah di buku terakhir. Dan yang paling best, buku terakhir ni tebal gila tau. Bagi aku, Baharudin Bakery adalah seorang idola penulisan. Aku sangat adore cara dia menulis, aku sangat adore cara dia bercerita, sebab dia suka menggunakan metafora-metafora yang santai yang kena dengan hidup kita, tetapi secara halus nampak macam santai, tetapi dia menusuk ke dalam tau. Which is kudos kepada Baharudin Bakery. Sangat nice. Kepada yang tak pernah baca siri Diary Mak Dispatch, jangan risau. Sebab apa? Walaupun ini buku terakhir, tetapi masih lagi boleh faham walaupun ini adalah buku pertama yang korang baca. Jadi aku nak cerita sikit lah. Buku ini pasal apa? Sinopsis dia. Lelaki Penghantar Cinta ini, dia bercerita tentang seorang lelaki biasa-biasa yang sedang melalui fasa kegagalan tau. Kegagalan dalam hidup, kegagalan dalam pekerjaan dia. Dia Mak Dispatch, kemudian dia nak jadi penulis novel, tapi tak ada siapa pun yang suka dengan manuskrip novel dia. Kegagalan dalam bercinta. Banyak betul perempuan-perempuan yang dia suka, tapi semua kena reject. Semuanya dah nak kahwin. Kegagalan dalam wang. Dia dah jatuh miskin, dah tak ada kerja, dah tak ada pendapatan. Dia terpaksa menumpang dekat rumah kawan dia. Apabila dia cuba bangun untuk diri dia sendiri, menjadi seorang runner, bekerja untuk diri sendirilah, freelance, menjadi seorang runner yang bernama lelaki penghantar, hantar apa-apa saja barang, hantar ke mana saja. Dan kemudian kisahnya bermula apabila dia bertemu dengan Amanda. Pertama kali dia jumpa dengan Amanda, Amanda bunuh diri. Jangan bunuh diri kan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Dan Amanda kata apa? Aku tak percaya Tuhan, aku atheist. Ketika itulah bermulanya kisah Adrian Ryan, seorang yang gagal segala-galanya, tetapi dia masih lagi belum gagal menjadi seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia ingin menjadi lelaki penghantar cinta daripada Tuhan kepada Amanda. Aku baca sinopsis dia pun aku rasa macam sangat menarik. Kisah tentang seorang lelaki yang biasa-biasa diberikan satu tanggungjawab yang sangat berat, iaitu untuk menghantar cinta ke dalam hati seorang yang tak percaya kepada Tuhan. Sangat bagus. Aku sangat-sangat teruja nak baca bagaimana hubungan mereka ini akan terbentuk, sebab aku fikirkan ini adalah novel cinta. Memanglah novel cinta pun. Tetapi ketika bab 13, sebenarnya cerita ini menjadi super interesting. Aku underestimate Baharudin Bakery. Selama ni aku dah pernah baca karya dia. Karya dia tak semudah itu. Daripada ekspresi aku sendiri, korang dah tahu dah, ada banyak benda menarik yang aku akan cerita. Yes, tapi tak bermaksud tak akan ada benda yang buruk. Ada, tapi kita cerita dulu benda yang menarik lah tentang buku ini. Dalam buku ini, dia banyak menggunakan dakwah-dakwah simple. Aku sangat suka juga persoalan Amanda tentang Islam terhadap Ryan adalah persoalan yang kita sendiri rasa macam, alamak, betul juga. Kalau orang tanya ke aku boleh jawab tak? Contohnya macam Amanda tanya, kenapa perempuan kena jaga aurat? Kenapa orang Islam ada Tuhan tapi masih lagi bunuh diri? Kalau ada orang bukan Islam, dia masuk sebab nak berkahwin, adakah Islam dia tu ikhlas? Tuhan itu ada ke tidak? Jadi semua soalan itu dijawab dalam buku ini dengan cara yang membuatkan kita macam kan? Sebab kalau kita berjumpa dengan orang yang ada agama, orang yang Islam sendiri yang mungkin liberal, kita masih lagi boleh menggunakan hujah-hujah hadis, kita boleh menggunakan hujah-hujah ayat Quran, Tetapi ini adalah dia bertemu dengan atheist yang in the first place tak percaya pada Tuhan. Jadi apabila soalan-soalan itu dijawab dengan sangat logik, aku sangat suka. Aku sendiri pun rasa macam watak-watak yang bagi aku sangat lovable, sangat senang untuk kita sayang. Itu kekuatan Baharudin Bakery. Aku sangat suka lawak-lawak dalam Lelaki Penghantar Cinta ni. Dia adalah lawak-lawak yang bukan terbahak-bahak tau, dan juga bukan lawak slapstick yang bodoh. Tetapi dia ada lawak yang buatkan kita senyum-senyum, macam filem Alvin Choki lah, Aku baca buku dia, aku macam macam tu. Aku sangat suka ada satu watak ini, iaitu watak Mahmud. Ya Allah, itu adalah watak favourite aku, Watak Mahmud ni, setiap babak tentang watak Mahmud ini aku sangat suka. Setiap perkataan yang keluar daripada watak ini, aku sangat rasa macam sangat berharga tau. Kalaulah buku ini dijadikan telefilm ataupun movie, watak yang sesuai untuk watak Mahmud ni adalah Khair Rahman. Tak ada orang lain. Khair Rahman. Aku sangat suka apabila Ryan ni dia cakap dia gagal, dan kemudian Mahmud tanya dia macam, kau nak gagal sampai mana?
Pelik kan? Kita macam nak gagal sampai mana? Kita tak naklah gagal. Jadi waktu tu Mahmud tu ditunjukkan satu bola. Dia kata stress ball. Okay, dia kata, okay, bola ni kalau aku baling ke bawah, dia akan jatuh. Seperti mana manusia rasa gagal, dia akan rasa jatuh dalam hidup dia. Tapi sampai mana kau nak rasa gagal tu? Adakah sampai kau dah jatuh terbenam, dah tak boleh bangun-bangun sampai masuk ke liang kubur? Ataupun kau nak jatuh ke satu lantai dan kemudian kau akan melonjak balik? Wow. Wow. Aku cerita tentang betapa bestnya buku ni. Ada juga benda yang tak best sebenarnya tentang buku Lelaki Pantai Cinta ni. Okay, bagi akulah. Awal cerita ni agak slow. Okay, 3 bab yang terawal. Sebab 3 bab yang terawal itu adalah bagaimana Bauden Bakrie, penulis, dia nak terangkan keseluruhan siri Mak Dispatch itu. Dia nak kita faham tentang apa yang watak ini pernah lalui. Jadi 3 bab itu diterangkan dengan secara naratifnya, ada sikit-sikit dialog. Jadi mungkin akan rasa a bit melancholik dan juga slow lah bagi orang yang tak pernah baca karya Mak Dispatch ataupun Bauden Bakrie. Mungkin orang yang biasa baca novel yang cepat, pantas, mungkin dia nak macam konflik terus. Itu tak berlaku lah dekat dalam buku Lelaki Pantai Cinta. Konflik dalam buku ini sebenarnya besar lagi tau. Dia bukan sahaja tentang hubungan seorang lelaki gagal bersama Amanda, seorang perempuan ateis. Bukan itu saja, dia lebih besar konteksnya. Tetapi cara dia diselesaikan kadang-kadang agak santai lah bagi aku. Sebab karya Bauden Bakrie ni, dia bukannya nak bercerita sangat tentang plot tu tau. Bukan nak cerita tentang macam mana benda ni terjadi. Tetapi more character driven, di mana bagaimana watak ini perlu faham. Jadi dia lebih utamakan perasaan watak berbanding plot itu sendiri. Okay, kadang-kadang kita fikir macam senang je diselesaikan, senang je kes ni macam ni je. Tetapi sebab memang tujuan buku ini bukannya untuk nak lebih mendalam tentang kes tersebut, tetapi lebih mengenali kenapa dan bagaimana watak itu jadi macam itu. Faham tak? Character driven bukannya plot driven. Itu kita kena faham tentang buku ini. Aku ingatkan segalanya dah habis dah. Segalanya macam okay, dah tinggal nak wrap up je. Okay, tinggal nak tutup je. Tiba-tiba ada satu konflik besar yang sangat besar, hanya berlaku dalam 8 bab macam tu je. Dan sangat rush. Elok-elok aku tengah baca, dia macam tu tau. Dia macam, wah, tiba-tiba semua benda berlaku. Dan aku macam, kenapa tiba-tiba ni ya? Kenapa tiba-tiba ada gangster lah, bagai lah, semua benda lah, torture-torture lah. Jadi yang itu bagi aku agak rush sikit lah. Aku rasa macam dia dekat bahagian, sebab cerita tu bagi aku ingatkan dah habis lah. Dia dah macam, okay, dah slow down, okay, dah tenang, kita pun dah happy. Tapi walaupun macam tu, ending cerita ni tetap, aku sangat suka buku ni. Seriously. Okay, pendapat aku sebenarnya aku sangat-sangat suka buku ni. Bagi aku ini adalah karya yang aku boleh bagi solid 5 bintang. Okay, terutama sekali waktu PKP sekarang ni, kita ramai orang dalam keadaan yang down, depression, hilang pekerjaan, kadang-kadang hubungan jadi tak tentu, stres. Buku ini bagi aku sangat perfect untuk kita baca pada waktu keadaan stres macam ni. Sebab dia adalah cerita tentang bagaimana orang yang gagal untuk bangun. Bukan sekadar gagal pekerjaan, tapi gagal dalam hidup, dalam perasaan, gagal dengan Tuhan. Seriously, waktu aku baca buku ni adalah hujung tahun lepas, di mana aku sangat kena dengan watak ini. Dia adalah penulis yang gagal. Aku rasa aku adalah penulis yang gagal. Dia berada dalam fasa yang engkau sedang fail dalam segala apa yang kau buat. Aku rasa aku sedang fail dalam apa yang aku buat. Buku ini sangat lift up aku, membuatkan aku sedar yang aku kena cari dasar untuk aku melantun balik. Jadi kewujudan buku ini membuatkan aku sangat-sangat membantu aku tepat pada masanya. Aku sangat berterima kasih kepada Bauden Bakrie sebab menghasilkan buku ini. Aku dah nangis. Jadi aku harap perkongsian buku-buku ini akan dapat memberi inspirasi kepada orang-orang yang menonton. Jangan lupa subscribe untuk dapatkan lagi karya-karya yang aku akan review. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.